ada rahsia, ada benda yang tersirat, begitu juga ada kemaslahatan yang kita dah jumpa itu dengan ayatnya allati la tuhsa, yang tak boleh nak dihinggakan, dihadkan, banyak mana. Bahkan dia istilahnya tak terhingga. Sebelum tengok apa nak baca, yang ni yang diajar dalam kaedah syarak kita, bila kita dah beriman Allah Ta'ala, beriman dengan Rasulullah, apa saja perintahnya ikut je lah. Walaupun nak kaji boleh kaji, tapi kaedah asal dia macam mana? Patuh je. Sami'na wa ata'na, itu ayat yang disebut. Kalau dalam Quran lain, ayat lain Allah Ta'ala sebut, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sayugi bagi lelaki yang beriman, perempuan yang beriman, apabila Allah Ta'ala ataupun Rasulnya menetapkan satu perkara, kita memilih apa yang urusan yang munasabah tak munasabah dengan kita. Ayat itu nak mengajar prinsip tafwid kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Bila datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul, khususnya kita bicara ni pensyariatan, berakidah ketuhanan kita dah belajar. Kalau datang sekalipun, kalau ada percanggahan apa-apa macam mana nak selesai dia dengan permasalahan akidah, selesai dah itu. Jadi yang kita nak sebut ni masih dalam bab Rasul, yang prinsipnya bila dia ajar syariat, walaupun batal wuduk, kentut, tapi basuh muka. Kenapa? Ikut je. Tak ada air, kenapa pakai debu? Tepung tak boleh ke? Ikut je. Ikut je. Kenapa debu pada tanah? Kenapa kena anjing mesti 7 kali air, satu daripadanya ialah tanah? Ada air bercampur tanah. Ikut je. Ikut je. Kenapa orang perempuan bila mati suami kena iddah 4 bulan 10 hari? Ikut je. Kenapa mencuri potong tangan? Kaedah mudah itu lah. Tak payah sambung lah. Yang tu. Tak boleh follow format tu. Kalau sekeh je lah. Awak tak kerti sangat kan. Tapi kalau sebenarnya kalau kita tengokkan hikam dia, maksudnya hikmat, rahsia yang tersirat, begitu tak? Masalah, kebaikan yang ada, dia akan jadi la'ayatun liulil absar, liulil albab, liulil nuha. Dia akan jadi satu tanda kebesaran, kehebatan Allah Ta'ala bagi orang yang berakal, orang yang ada sensitivity tentang keilmuan, kepakaran Allah Ta'ala, memang akan dapat dinilai di situ. Okey, itu prinsip kita. Satu, bila ada larangan, misalnya tukar jantina, tak boleh. Kalau yang dah buat sekalipun, kaedah dia kena bertobat lah. Bukan lawan undang-undang, minta hak asasi manusia, pergi kat PBB, sampai minta dia orang pula buat satu tindakan, ambil kat tindakan Malaysia undang-undang, tak ada hak kebebasan lah, hak asasi kepala otak dia lah. Okey, yang ni yang jadi kat Malaysia kita ni macam-macam lah. Lepas satu balanya. Nak timbul dajjal besar tu memang tak jauh lah tu. Esok muncul yang dajjal mata satu tu memang nampak lah siapa yang mengikutnya tu. Memang clear punya. Baik. Jadi kaedah kita ialah apa yang datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul, ikut je perintah tu. Walaupun nisbah kenapa dan mengapa itu tak dapat kita selidik dan tak pernah diselidik ataupun tak berjaya diselidik, kaedah kita ikut je. Macam mana pun yang ni dia nak sebutkan beberapa perkara. InsyaAllah kita bagi contoh apa lebih kurang. Yang dia kata yang ni termasuk adalah hikam dan masalih allati la tuhsah. Baik. Minha, baik, mana dia yang dikatakan hikmah wal masalih? Minha minal masalih itu. Sebahagian daripada maslahat, maksudnya kebaikan perutusan Rasul. Khususnya kalau kat kita yang terdekat sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Taala fokuskan dengan firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan, untuk siapa? Alamin. Alamin ni siapa? Manusia, jin, malaikat, binatang, tumbuhan dalam sekitar alam. Alamnya semua dapat rahmat. Baik, mana dia masalah ni? Antaranya minha mu'adadatul aqli fima yastaqillu bima'rifatihi mislu wujudil ilahi subhanahu wa ilmihi wa qudratihi. Yang pertama sekali dia nak sebut yang masalahnya pertama besar berakidah lah Rasul ni. Macam mana pun besar sekali adalah mu'adadatul aqli. Bahasa mudah mu'adadah ni
pasal mu'adadah daripada perkataan adudun, aduda, adodo, adudun. Dia asal daripada isim tu. Adud apa adud? Kalau anggota idun. Ni aduda. Adud ni asal terjemah ke bahasa Malaysia kita otot tricep. Adud. Apa? Tricep apa? Ni bicep ke tricep? Ni bicep, ni tricep lah. Betul? Terbalik. Ni bicep, ni tricep. Taklah salah-salah je lah kan. Boleh baca ya. Atas bicep, bawah tricep. Betul? Bukan yang atas ni tricep, ni bawah bicep. Bukan. Okey. Sorry salah-salah. Ya lah, betul lah saya. Ini malu kau orang tengok YouTube ustaz bengong katanya. Yang bengong-bengong juga lah yang tak betul. Salah-salah lah. Lama tinggal bicep tricep tu. Macam dia buat adut ni asalnya lengan yang ada di otot yang ada di lengan. Kalau kat sini apa? Entah apalah, lengan lah. Lengan atas, lengan bawah. Arm ni. Tangan je saya. Ini baru ada istilah bicep tricep tu. Umumnya kalau bahasa Arab yang ni dipanggil adud. Adud ni asal bahasa lengan. Bopilah bahasa mudah lengan itu. Tapi dia jadi satu bahasa kiasan. Pasal lengan ni, dia kalau nisbah tangan, tanpa lengan, tanpa otot, guna bahasa sains tu sikit, otot bicep dan tricep ni, apa boleh pakai tangan kita, betul tak? Satu cedera je pun macam mana? Habis lah, tak pakai lah. Dia tak boleh pakai lah. Dia mesti ada dua-dua belah, baru boleh difungsi kan. Jadi dia ialah satu kiasan bahasa untuk menunjukkan membantu, pengukuh, memberikan pengukuhan. Nak sebut Quran slow lah, kita punya scan lama, tak mantap dengan Quran dari segi bacaan, dengan kerapkan dia dan banyakkan dia. Dia slow sikit nak scan. Ada aduda dalam Quran. Kalau ada kamus buka boleh try scan tak? Tengok ada api-api sini. Tak ada orang senyum. Aduda, adud dalam Quran. Memang ada perkataan adud tu. Adud pasal lengan. Antaranya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa ni antaranya dia mohon Allah Ta'ala supaya abang dia Nabi Harun tu dijadikan tolong, bantu dia. Jadikan apa? Jadi adud dia. Jadi penolong dia, pembantu dia. Saya nak sebut bahasa adud tu. Jadi kalau antara hikmah dan masalah datang Rasul. Rasul ni apa? Dia ialah mu'adadatul aqli. Membantu, support, yang tu kot bahasa untuk munasabah terjemah tu. Supportkan akal fima la yastaqillu bi ma'rifatihi, pada perkara yang boleh buat sendiri, yastaqillu bi ma'rifatihi, dengan mengenalnya akal. Maksudnya ada akal yang memang akal menerima konsep ni, akal boleh berfikir, akal membenarkan perkara ini. Datang Rasul buat apa? Mengukuhkan dia. Mengukuhkan dia. Panggil apa tu? Apa? Strengthen. Okey. Strengthen. Oh, best ayat tu. Dia strengthen to strength. Kan? Dan akal. Okey, betul juga bahasa Inggeris tu kan. Okey, kita tumpang-tumpang je tiba-tiba bahasa Inggeris ni. Kalau Arab tanya saya. Okey. Apa cerita ni? Baik. Dan asal dia sebut ni nak jadi pengukuh untuk strengthkan akal yang benda ni memang akal menerima konsep ni. Jadi datang Rasul kuatkan lagi, sokong dia, cuma bagi guide sikit tambah ya. Siapa dia dengan pastinya. Khususnya bab ketuhanan lah. Contoh dia beri pun bab ketuhanan. Mislu wujudil ilahi subhanah. Seperti kewujudan Tuhan sebenar. Usabihu subhanah, yang aku bersihkan daripada perkara yang tak layak padanya. Maksudnya akal memang akan menerima prinsip Tuhan. Betul tak? Akal tak terima prinsip Tuhan ni memang akal bodoh nak mampus. Mana boleh ada botol kalau tak ada kilang botol. Betul ya? Dah sabar kan? Tak siuman lah bahasanya. Jadi orang yang macam pahaman etis apa tu memang bengong gila babi punya.
Kalau fikir mudah, macam mana kita bubuh hak bengor hak ni dulu kan. Lagi kita tengok tentang mu'adhadah tu betul sebenarnya prinsip tu. Kalau katalah ada orang tak ada fahaman dalam bab Tuhan, tanya dia, kau dulu 100 tahun, 100 years ago, where are you? Untuk how can you be here now? Macam mana dia jawab agaknya? Natural. Who make the nature? Takkan nature make nature. Takkan you make yourself. No. Takkan make nature make itself. No. Impossible. Must be a creator who make it and create it. Mula cakap putih lah tu. Dah mula dengan bahasa Inggeris lagi lah. Dah. Lagipun memang tepat bahasa tu tajam kan. Okey, siap situ. Jadi maksudnya prinsip ketuhanan ni memang diterima. Bahkan tu yang dalam dunia ni ada istilahnya banyak pahaman agama. Pasal apa? Mereka menerima prinsip bertuhan. Sekalipun yang dia sembah tu benda yang tak masuk akal tu satu hal. Yang tu yang Nabi Rasul datang untuk membimbing, bagi di guidernya. Tapi macam mana pun Tuhan macam mana? Umumnya orang akan terima prinsip bertuhan. Mesti dia akan menerima prinsip mesti ada somebody yang hebat, so perfect, mestilah. Itu tang wujud dia satu hal, lagi wa ilmihi, ada ilmu ya, mesti Tuhan ni ada ilmu, wa qudratihi, dan keupayaan dan kekuasaan dia. Kalau ni sebab kita sebut akal memang menerima prinsip ini. Baik, dah terima prinsip itu, betul Rasul apa mula-mula dia ajar? La ilaha illallah. Pula tu dia ajar apa? Tuhan mesti Tuhan sebenar. Pasal satu, kalau kita kelahi apa-apa pun, nisbah kita nak ajar orang suruh ikut Allah Ta'ala, ikut Rasul, benda besarnya betulkan dulu prinsip ketuhanan. Pasal Nabi datang, dia betulkan prinsip tu dulu. Pasal bila prinsip ketuhanan ni betul, selalunya barulah membawa kepada betulnya prinsip yang lain. Pasal kalau prinsip ketuhanan tak betul, habis. Besar tu yang jadi tapah perbala. Macam mana pun nak sebut ialah nak sebut sikit lagi ketuhanan tu. Kenapa sebut bab ketuhanan dulu? Pasal dia ialah perkara yang memang semua manusia yang berakal waras boleh menerima prinsip wujudnya Tuhan, berilmunya Tuhan, kuasanya Tuhan. Yang detail-detail tu mungkin ada beberapa yang tak apa setuju kan. Tapi tentang prinsip asas yang akal semudahnya menerima prinsip Tuhan mesti ada ilmu, mesti ada kuasa, dan dia mesti ada. Siapa boleh bertikai tu? Nabi datang, Nabi sokong nak tu. Sokong, okey. Yang tu pertama, siap. Detail-detail lah. Okey, tapi yang tu dia sebut. Yang istilahnya, dia mu'adhadah. Dia akan menjadi pengukur. Dia strengthen. Untuk strengthen akal, betul. Dia support, betul. Cara berfikir kau. There is a God? Yes. God must have knowledge? Surely. Sure. He must powerful? Yes. Okay. Cantik. Okay. You believe in one God? No. How can you believe there is another God? Two God, three God. How many God? You itikad, you believe. Is it possible? Bagi mana saja akal akan menerima, tak pernah siapa. How about what do you think if Malaysia have two prime minister? Even prime minister tu his husband and wife. Like Najib and Rosmah misalnya. He is the prime minister tapi look like his wife. He is the prime minister. Tak faham sudah. Okey. Gelak ni faham lebih sudah, saya dah panjang saya. Okey, siap. Jadi how can it be? Malaysia will be macam ni. Okay. Kalau Malaysia pun jadi macam ni, what about the universe? If there is two God, no, it's impossible. Hujan. Jadi Nabi datang semua. La ilaha illallah, ilahukum ilahu wahid. Semua ayat-ayat tentang bab ketuhanan ni asas basic yang diajar dengan cukup mantap. Satu, kaedah kita macam mana kaedah Nabi Rasul, dia akan mengajak pada kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Dia akan ajak apa benda yang diiktiraf di antara kami dengan kamu. Dia akan cerita itu dulu.
mesti ada Tuhan. Tuhan mesti kuasa, Tuhan mesti ada ilmu. Mesti Tuhan wahid. We believe in one God, yes. Kalau Trinity, what's the problem? Kelahi tuan dulu. Bagi dia believe one God. Dia kata, there is three, but there is one. Oh, so you are believe sebenarnya truly there is one. Tapi betul ke pahaman kau, Tuhan ni boleh convert jadi macam ni satu-satu? Tuhan pun boleh vibrate, boleh jadi macam gas, macam cair, pepejal, boleh tukar-tukar, convert jadi macam ni kan? Tuhan macam tu kan? Tunjukkan kemustahilan perkara itu dalam bab ketuhanan. Nisbah kelahi ada benda yang kita dah bincang ada dulu bab ketuhanan. Cuma nak syarahkan tu, Tuhan kata datang Nabi Rasul, hak ni dulu. Satu, kita belajar akan datang nanti, Nabi Rasul cerdik tak? Antara kecerdikan mereka ialah kecerdikan menghurai dan membahas, menceritakan bab ketuhanan. Antaranya, apa yang akal boleh menerima hak tu, dia akan cerita, dia akan touch hak tu dulu. Akan usik hak tu dulu. Itu yang dia cerita bab ketuhanan. Namrud dia mengaku dia Tuhan. Tuhan, Rabbi allazi yuhyi wa yumis. Nabi Ibrahim waktu dia dakwah Namrud kata, Tuhan aku Tuhan yang boleh menghidupkan dan mematikan. Mestilah Tuhan macam tu. Dia kata, okey, aku pun boleh buat itu. Dia tunjuk dia hebat kan. Dia tak tunjuk kelahi benda asas dulu. Bila dia ada tu, macam mana kau hidup dan matikan? Dia panggil dia orang tawanan dia, satu dia bunuh, satu lepas. Yang ni aku bagi hidup, ni aku bagi mati. Kalau nak ujar bodoh macam mana? Aku boleh buat hidup. Aku panggil dua orang, tak pun kau aku bunuh, yang tu aku bagi hidup. Kita pun boleh buat itu tak? Jadi maksudnya sesiapa pun boleh mendakwa Tuhan. Tak betul cakap itu. Tapi dia orang cerdik, dia orang tak kelahi bab-bab bodoh. Dah nampak kebodohan dia macam ni. Tuhan aku terbit matahari. Inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah Ta'ala dia rise kan sun from east. Lepas tu dia bagi set dekat west. So if you God, you rise it from the west side. Fabuhital ladzi kafar. Terdiam, mampu ya. Nabi Rasul. Dia ada benda yang knowledge dia bagi hak tu dulu. Asas dulu, kelahi dulu. Satu kelahi dengan orang, kelahi hak asas dulu. Bagi asas dulu. Jadi bila dah asas dah terima, satu usik. Last kali memang boleh syahadah. Satu kalau nak tengok teknik macam ni yang kalau saya tengok dari segi uslub dia memang cantik dan betul macam mana ulama kita ajar, Dr. Zakir Naik tu. Bab tu ini memang biasa. Banyak benda kita boleh belajar dengan dia. Berapa kali saya sebut nama dia rasanya. Baik, selesai situ. Itu yang pertama dia sebut. Jadi ada benda yang akal menerima konsep itu, datang Rasul membenarkan perkara itu. Lagipun tak, kalau kita sebut sikit sejarah pada Rasulullah, zaman Rasulullah waktu dia terima wahyu, bahkan sebelum dia, Nabi-Nabi dan Rasul sebelum dia, manusia yang hidup sebelum datangnya Rasul, memang di antara mereka itu ada istilahnya yang disebut dengan bahasa Arab, istilahnya Hanif. Hanif, jamak dia Hunafa. Ada yang istilahnya Hanif, maksudnya orang yang memang dia ni, akal dia, jiwa dia, memang dia tak suka dengan sebab bahala, buat jahat, bunuh orang, judi, minum arak. Kata dia ni pening semuanya urusan ni. Takkan buat patung ni sembah sendiri. Ridiculous. Stupid. Dia nampak je lah. Dia sedang menunggu. Must be somebody yang jadi guide kat kita, tunjuk kita jalan sebenar. Ini semua tak betul. Tak betul. Ini semua zalim. Tak betul. Menindas. Ini semua hilang akal. Minum arak. Ini apa? Zina. Apa? Ini menceroboh ke rumah orang. Dia boleh terima. Asas. Benda asas. Judi, arak, semua dia boleh terima. Macam ni. Itu yang datang Nabi menguatkan benda tu. Satu orang asal nak sebut ialah walaupun tak ada Nabi Rasul, hak tu memang akal boleh terima. Satu antara orang-orang macam tu adalah semua ibu-ibu dan bapa Nabi-Nabi dan Rasul, semua Hanif. Pasal Allah Ta'ala tak pernah jadikan ibu dan Nabi Rasul daripada kalangan orang musyrik. Tak ada. Walaupun mak ayah mereka tak bertemu dengan mereka untuk beriman dengan anak mereka jadi Nabi Rasul, tapi mak ayah mereka adalah selected person. Macam mana anak mereka yang jadi Rasul Nabi itu adalah selected person. Selected tak mana? Dari sisi sudut berakal mesti waras. Cerdik. Satu anak cerdik. Sikitlah sibuk apa yang ulama kita pernah syarah dalam bab. Benda yang kita tak dapat tidak mesti intikad ke Rasul. Lazim disebutnya benda yang talazum. Bila dah Rasul cerdik, mak ayah dia cerdik, satu mesti datang daripada keturunan cerdik. Mak ayah dia memang orang Hanif. Kesudahan dia orang tu esok macam mana?
Siapa? Mak ayah dia. Kaedah ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang istilah kalau hanif ni satu hal, bahkan kalau tak hanif sekalipun, maksudnya mereka ni tak sampai Rasul, tak ada dakwah Rasul, tapi mati dalam keadaan kafir, memang bahasanya kafir, saya tak beriman, tapi pasal tak ada Rasul, sama ada tak ada Rasul dihantar ataupun tak ada maklumat Rasul, tak sampai suruhan Islam, bahasanya gitu, bahasanya memang mati kafir. Hatta kalau sebah bahala sekalipun, mereka lepas daripada apa neraka. Pasal apa? Pasal istilahnya kalau tak hanif sekalipun, mereka istilahnya tak ada taklif. Satu, kalau sebut serupa macam hal itu, anak orang kafir mati sebelum balik, mak bapak dia memang kafir, anak dia neraka syurga. Ayat asal dia kena sebut ini, bebas pada neraka. Kenapa? Kenapa? Tak balik lagi. Kenapa balik? Apa masalah balik? Balik adalah sempadan pentaklifan syarak. Macam mana pun kalau balik sekalipun, apa permasalahannya lagi? Waras tak waras lagi? Sampai tak seruan Islam? Bila tak sampai, macam mana dia tak beriman? Ada benda yang memang akal boleh menerima. Buat baik dengan mak bapak, caring, kasih sayang dengan orang, ada Islam, bahasa mereka moral lah kan. Ada akhlak yang baik, hormati sama lain. Mereka menerima prinsip ni. Maksud tu fitrahnya memang manusia menerima prinsip ni. Walaupun ada hak bengong, boleh kahwin jantan betina, boleh tukar jantina. Ada hak bengong? Hak bengong memang ada. Dia likuli Musa Fir'aun. Itu prinsip. Apa likuli Musa Fir'aun? Setiap Nabi Musa mesti ada Fir'aunnya. Apa maksudnya? Setiap orang baik mesti ada hak jahat, gangster mesti ada. Memang mesti ada punya setiap zaman. Bagus soalan tu. Kita duk masyhur dengar bapa Nabi Ibrahim tukang buat bahala tu. Bapak dia ke? Kalau ikut masyhur dengan yang kita akan jumpa tadi, kita ada sebut Nabi Ibrahim yang buat bahala tu bukan bapak dia. Itu ialah bapak menakan dia. Pakcik dia. Pak menakan, saudara lah, pakcik lah. Uncle. Pak saudara, bukan bapak dia. Walaupun sesuatu kalau dia kata Quran kata bapak dia, kalau kau nak faham Quran, kau tengok berapa kau punya kepahaman dengan Quran. Apa kaedah nak faham Quran? Memang Quran sebut wa iz qala Ibrahimu li abihi adzara atattakhidhu asnaman aliha. Kemudian ada pula cadangan dia ada azam nak minta ampun dengan bahasa Quran, dan Allah Taala larang dia untuk minta ampun dengan bahasanya wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Ada sebut nak kata bahasa sekali tengok bapak. Macam mana pun atas syarahan ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan ulama-ulama tafsir, dia atas format tadi. Apa dia? Bila Nabi orang baik, mesti mak bapak dia orang baiknya. Untuk bapak Nabi Ibrahim, bapak dia mereka orang baik, orang Hanif. Tu yang jual bahala tu bukan bapak dia, bapak nak kan? Pak saudara dia. Dia minta ibu dia yang suruh lepaskan plastik. Lepaskan plastik tu. Ya. Plastik tu, benjenik tu. Oh, jatuh ke? Ni cerita ni kena jaga je. Ni cerita merapik ni banyak sangat lah. Yang ni yang kita kena belajar format. Belajar format tu maksud saya belajar sempadan apa ulama kita dah bagi guide kat kita. Pasal Allah Ta'ala dia hantar Nabi dengan Rasul, tidak akan ada istilahnya macam ni. Tidak akan ada Nabi dan Rasul yang mereka ini gagal berdakwah disebabkan apa environment dia. Dari sudut keturunan, akhlak, fizikal. No. Hatta hujah. Nabi mesti perfect person. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Dia amat mengetahui untuk ke siapa, hal macam mana untuk dihantar orang yang akan jadi Nabi Rasul untuk bawa ke perutusan dia. Bawa perutusan dia, mesej pada dia. Kalau anda kata dia lantik yang tak layak, buat misal kalau katalah ada bapa macam mana ada kat Nabi Ibrahim, saya tak selesaikan sikit dia tu. Kita perhabiskan saja tu. Kalau katalah macam mazhab bapa Nabi Ibrahim tu katalah kafir, kalau esok dia dakwah Islam,
Kata marilah masuk Islam, berimanlah pada orang Taala. Agak apa orang amalkan hujah dia, orang tak mau beriman ni. Bapa sendiri mau masuk neraka, orang nak ajak orang konon. Manusia biasa memang tak ada masalah tu, tapi bila Rasulnya ni, impact dia kuat tu, dia akan menggagalkan sebelum cakap apa-apa lagi, belum hujah apa-apa lagi, Pak Tuhan dah habis lah, dia potong lain lah. Satu, kalau ikut format yang saya duduk mengaji Tok Guru dulu, dan memang ada benda-benda ni disebut dalam tafsir, tu yang ayat dalam Quran tu, walaupun tengok zahirnya, wa idh qala Ibrahimu li abi, ketika Nabi Ibrahim kata kepada bapanya, tapi bapa keadaan kafir ni disebah Rasul, dia akan menggagalkan visi dan misi Rasul. Orang akan gunakan itu untuk hujah, untuk tak beriman. Jadi sia-sia datang Rasul. Pasal apa? Boleh ditolak mentah-mentah hanya disebabkan bapa ada kafir. Jadi hujah tu, walaupun kita kata hujah bodoh, yang betul-betul lah, yang tak betul, tak betul lah. Memang macam tu. Tapi orang bodoh akan beralasan dengan itu untuk menolak hujah tentang untuk beriman. Satu, masyhur sebut ulama, format yang mereka sebut, mak ayah Nabi, semua Nabi-Nabi Rasul yang ayah dia kalau bukan Nabi ataupun Rasul, mereka biasanya dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Yatim lah, piatu tak betul tak. Di yatim, lepas tu dibesarkan dalam keadaan yatim piatu. Maksudnya ibu dia akan mati ketika dia masih kecil. Jadi cerita ibu dia yang melepaskan main jenik itu, macam tak kena je. Pasal format dah ada. Dalam senario Malaysia ni Ustaz, kita tengok macam orang yang tak ada yang nak dekatkan diri dengan orang kafir, yang betul-betul berdakwah. Pada saya lah, pandangan saya tengok. Memanglah, yang tu yang kat kita, yang tu satu hal lain. Cerita hal lain tu, bagi selesai tu ni. Dia macam ada bias sikit kot cerita yang tu. Ya, dari segi dakwah tu satu hal lain. Memang betul, memang satu antaranya kalau sikit komen ke situ, kenapa orang kita tak ada orang yang begitu aktif macam Dr. Zakir Naik ke Ahmad Didat dululah kan, ataupun seumpama pendakwah lain yang begitu aktif untuk sebarkan Islam dalam bukan masyarakat Islam. Ada. Ya ada. Ya, tak kuat. Antaranya jangan kata kat orang kafir, kat orang Islam pun memang tak dakwah. Islam mereka punya pengetahuan, knowledge macam kita yang dah Islam lama ni, kita pun kelang kabut lagi. Gila pun kelang kabut lagi. Macam mana nak dakwah dengan orang tu? Yang tu mungkin sebabnya lah. Okey, balik pada cerita kita. Jadi Nabi Ibrahim tu, kalau ikut atas format yang sebut ulama, kebanyakan Nabi-Nabi Rasul yang bila ayah dia bukan Nabi dan Rasul, mereka ni memang ayah mereka mati masa mereka masih kecil. Sama ada sebelum lahir dalam kandungan ataupun selepas daripada dilahirkan, tapi memang mati kecil. Begitu juga ibu mereka. Memang kebanyakannya dibesarkan dalam keadaan yatim piatu. Tapi akhlak best. Semua Nabi Rasulnya tu. Apatah lagi yang mak ayah dia adalah mak silap mak tu, pasal mak tak jadi Rasul, silap sebut ayah tu. Ayah mereka adalah Nabi ataupun Rasul. Macam Nabi Daud, anak dia Nabi Sulaiman. Mestilah power. Nabi Yahya, bapa dia Nabi Zakaria. Nabi apa lagi? Nabi Yusuf, ayah dia Nabi Yaqub. Masya Allah. Kecil-kecil lagi. Bahkan bukan saja yang ayah dia Nabi atau Rasul, yang Nabi yang bakal jadi Nabi ni, walaupun masih kecil, hebat, yang mak ayah mereka, silap bagi mak ayah tu. Dia terlajak sebut tu. Maksudnya mak dia, ayah dia, even tak Nabi Rasul, mereka daripada kecil lagi orang yang hebat. Satu cerita kata Nabi Ibrahim tu, ayah tu bukan ayah dia, pak menekan. Lagipun atas sebut ulama tafsir, kenapa dibahasakan bapa? Bahasakan bapa disebabkan bela daripada kecil dan menepati tempat bapa. Kalau kata itofat li abihi, kepada bapaknya, ditofatkan bapa tu pasal apa? Mungkin sebab dia memelihara dan mengasuh. Kalau kita tengok faktor bahasa, pasal Quran turun dengan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sikit saya nak syarah tu. Quran turun dengan bahasa Arab, jadi ada uslub Arab. Macam mana disebut bahasa-bahasa ni, kita kalau Arab tak mahir dan format kita tak tengok, kita tak pandai nak selesaikan isu-isu yang macam ni. Dia akan ambil buta je pada Quran. Kalau ambil buat pisal mudah, ambil buta macam mana? Kaabah tu nama apa? Baitullah tu ya? Rumah Allah tu ya? Allah is, so Allah live there lah. It is his house. No, don't be stupid lah. Untuk buat apa kata Baitullah? Ya. Tengoklah kaedah bahasa. Apa maksud rumah Allah tu?
Adakah rumah Allah tu maksudnya mesti somebody who stay at that house, so the house named at him, for at him ke, belong to him ke? Adakah makna belong tu ataupun dengan makna lain? Mesti tengok kaedah bahasa. Kalau tu bahasa tak boleh tengok dengan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. You tengok bahasa Arab. You punya knowledge dengan bahasa Arab macam mana? Tak ada. Borak tu tak ada sembang. Okay, itu Baitullah. Itu dipanggil idhafah li tashrif. Macam sebut Hizbullah.